Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih diucapkan kepada Sir Nasrullah selaku lecturer pendidikan moral. Kami dari Kumpulan 7 sangat berbesar hati ingin membentangkan topik mengenai nilai murni dari perspektif agama. Seperti yang diketahui, di Malaysia terdapat begitu banyak sekali agama yang dianuti, contohnya seperti agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristian, dan agama animisme. Nilai murni ini definisikan sebagai satu sifat hormat menghormati terhadap manusia atau beradab baik terhadap sesama manusia. Menurut laporan yang dipetik dari Wan Muhammad Zahid, nilai-nilai murni merupakan tanggapan berkenaan perkara-perkara yang dihajati dan pada masa yang sama juga menjadi kriteria atau ukuran terhadap sesama manusia. Nilai-nilai murni dipupuk dari sesuatu masyarakat dan diasaskan berdasarkan agama yang dianuti. Baiklah, seterusnya fungsi-fungsi nilai murni. Nilai murni berfungsi sebagai halangan atau peraturan yang ditetapkan supaya seseorang individu serta masyarakat mematuhinya. Kedua, sebagai kriteria atau piawai yang konsisten dan kokoh bagi seseorang individu atau masyarakat untuk bertindak supaya tindakan mereka adalah baik, betul dan diterima oleh orang lain. Selain itu, nilai murni juga dijadikan sebagai panduan, rujukan atau petunjuk untuk menyelesaikan konflik moral. Akhir sekali, nilai dapat menjadi piawai untuk mengukur elemen pengekalan ketamadunan sesebuah masyarakat. Pada hari ini saya akan membentangkan dan membicarakan sedikit sebanyak tentang nilai murni dari perspektif agama Islam. Seperti yang kita tahu, agama Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bermula sejak Nabi Adam hingga ke Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad, dan juga yang melengkapi seluruh ajaran Islam. Agama Islam mengutamakan seluruh ajaran agamanya, contohnya dari beberapa aspek, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Seterusnya, agama Islam juga percaya kepada 6 rukun iman dan diajar untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada malaikat, rasul, dan percaya pada hari kiamat, dan percaya kepada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dan yang terakhir, qada dan qadar, yang merangkumi beberapa aspek juga, yaitu 2 kalimat syahadat, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, menunaikan ibadah haji, dan solat 5 waktu. Jadi itu sahaja yang dapat disampaikan untuk hari ini. Dalam agama Kristian mementingkan penyembahan Tuhan. Menyembah hanya ada satu Tuhan, dan Tuhan yang disembah menggunakan 3 imej, yaitu God the Father, Holy Spirit, dan Holy Son. Pengasas Kristian ialah Jesus Christ yang hidup pada tahun 1 Masihi hingga ke tahun 27 Masihi. Jesus Christ menerima wahyu daripada Tuhan, dan penganut Kristian percaya adalah ada anak Tuhan yang dihantar ke dunia untuk membersihkan dosa manusia. Terdapat nilai murni dalam agama Kristian yang boleh dilihat melalui 4 tema utama ajaran Kristian, iaitu kemuliaan Tuhan ialah menerima Tuhan, pencipta seluruh alam dan maha pengasih, penyayang dan pengampun. Imej Kris ialah memuliakan Tuhan. Rohaniah Tuhan ialah apabila Tuhan mempergunakan kuasa tertingginya dalam dunia yang berdosa untuk menolong dan menyelamatkan orang yang berdosa. Kehidupan abadi ialah individu itu akan mengenali Tuhan dan Jesus Christ yang dihantar oleh Tuhan untuk menyelamatkan alam dunia yang berdosa. Dengan kata lain, kehidupan abadi ialah persaudaraan yang rapat dengan Tuhan. Terdapat beberapa nilai etika yang terdapat dalam buku Proverb, yaitu patuh kepada ibu bapa, elakkan dosa, setia dan jujur, rasional, elakkan zina, jangan malas, amanah dan murah hati.
Ajaran Kristian menekankan 10 rukun atau the Ten Commandments yang menjadi teras kepada kehidupan penganut-penganutnya. Rukun ini merupakan perintah-perintah dan larangan-larangan yang terkandung dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, iaitu the Old Testament, dan Perjanjian Baru, the New Testament, yang menjadi panduan dalam kehidupan harian seorang penganut Kristian yang baik. Antara perintah dan larangan dalam 10 rukun the Ten Commandments tersebut ialah, jangan ada tuhan-tuhan lain di hadapanku. Jangan membina apa-apa patung yang menyerupai apa-apa di atas syurga, bumi atau air bawah bumi. Jangan menggunakan nama Yahweh Tuhanmu dengan sebarang tujuan jahat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayah dan ibu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan jangan membuat tuduhan palsu terhadap jiran-jiran. Ajaran Buddha diperkenalkan oleh Siddhartha Gautama, iaitu seorang putera raja yang hidup sekitar 563 hingga 483 sebelum Masehi. Siddhartha Gautama mendapat gelaran Buddha oleh pengikutnya, iaitu pemberi cahaya, sempena nama pohon tempat pertapaannya iaitu pohon Bodhi. Beliau juga digelar Buddha selepas beliau mencapai enlightenment, iaitu mendapat ilham atau kesedaran yang mendalam. Siddhartha Gautama memperkenalkan ajaran di mana setiap individu perlu melatih diri sendiri supaya mendapat kesedaran untuk melihat bukan saja sesuatu kejadian alam seperti yang berlaku pada diri sendiri, malah keadaan berhubung dengan kejadian itu. Keinginan yang dikawal akan mengubah cara hidup yang akan dipenuhi duka, iaitu duka dan kesengsaraan. Ajaran Buddha ini terkandung di dalam kitab Tripitaka. Kebanyakan isi kandungan kitab ini adalah fahaman dalam ajaran kitab-kitab agama Hindu, dan sesetengahnya mengkikis dan menolak sebahagian daripada ajaran agama Hindu yang tidak sesuai. Contoh, dalam bab Sutta Pitaka, di dalam buku Tripitaka, ajaran Buddha banyak mempunyai penjelasan empirikal, iaitu berdasarkan pengalaman-pengalaman lepas. Penganut agama Buddha amat mempercayai akan karma dan rebirth, dan ia dikaitkan dengan perbuatan dan tingkah laku manusia. Ia menitik beratkan perbuatan baik dibalas dengan baik dan perbuatan jahat dibalas keburukan. Ajaran Buddha percaya untuk melahirkan masyarakat dan individu yang baik. Buddha tidak bersetuju dengan cara hidup yang penuh dengan nafsu dan juga cara hidup yang menyiksa diri. Beliau mencadangkan cara jalan tengah dalam 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia tersebut ialah kenyataan kesengsaraan, bagaimana wujudnya kesengsaraan, penampatan kesengsaraan, dan menamatkan kesengsaraan. Seorang perlu memahami dan melalui jalan 8 lapis mulia, dan jalan 8 lapis mulia merangkumi 8 aspek, iaitu pemahaman yang benar, pemikiran yang benar, percakapan yang benar, pergerakan badan yang benar, kehidupan yang benar, usaha yang benar, pengambil beratan yang benar, tumpuan perhatian yang benar. Seseorang individu yang berjaya melalui jalan 8 lapis mulia ini akan mencapai moral Buddhism muktamad, yang idea itu mencapai peringkat nirvana. Pada peringkat ini, individu tidak akan dilahirkan semula atau mengalami kematian seperti benda-benda hidup yang biasa, termasuklah manusia. Ini bermakna individu ini tidak akan bersangkut paut lagi dengan dunia. Terima kasih kepada Adrian. Saya akan membentangkan tentang nilai murni dari perspektif Hindu. Agama Hindu merupakan agama tertua di dunia yang dikatakan bermula di lembah Indus di negara India. Agama Hindu juga mempunyai kitab utama ajaran, yaitu kitab Veda yang ditulis dalam bahasa Sanskrit. Terdapat 4 bahagian dalam kitab, yaitu pertama Rig Veda, yang kedua Yajur Veda, yang ketiga Atharva Veda, dan yang keempat Ama Veda. Selain itu, ajaran Hindu mempercayai kewujudan satu Tuhan yang Maha Esa dan Teragung. Di dalam Veda, Tuhan Teragung ialah Brahman. Menurut agama Hindu, Tuhan yang bernama Brahman ialah satu saja, tetapi mewakili dalam berbagai aspek.
dan dikenali dengan berbagai nama. Nilai-nilai utama yang terkandung dalam ajaran salah itu. Selain itu, selepas itu, nilai-nilai utama yang terkandung dalam ajaran Hindu ialah pertama, dhamma, yaitu tanggung jawab. Kedua, amisah, yaitu kasih sayang. Ketiga, dahruhit, yaitu keberanian dan ketepatan. Keempat, kahama, yaitu timbang rasa. Itu saja daripada kumpulan kami. Salah padahal kok. Seterusnya saya akan membuat kesimpulan bagi kumpulan ini. Nih idenya. Kesimpulannya, nilai murni merupakan tabiat baik antara sesama manusia, dan berbagai agama di Malaysia telah memperlihatkan banyaknya nilai murni dari perspektif berbagai agama masing-masing. Dengan itu, saya berharap agar pengalaman nilai murni dapat membantu untuk mengekalkan keharmonian kita di Malaysia. Sekian, terima kasih.